Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik memberitahu keadaan pesakit yang sedang nazak dan tenat. Jadi apabila kita berbicara mengenai memberitahu keadaan kondisi kepada ahli keluarga, ia memerlukan satu perbincangan yang teliti dan perancangan yang baik seperti mana kita merancang untuk memberitahu diagnosis kanser paru-paru kepada pesakit paru-paru. Begitu jugalah preparation ataupun persediaan yang perlu kita lakukan untuk memberitahu kondisi pesakit yang sedang nazak ataupun tenat kepada ahli keluarga mereka. Jadi kalau kita lihat dari segi persediaan, kita perlu membuat persediaan sebelum, ketika dan selepas di mana sebelum memberitahu keadaan tersebut, kita perlu menyediakan tempat yang kondusif, tempat yang tidak begitu sibuk, tempat yang tidak ramai orang lalu lalang di situ untuk membolehkan kita berkomunikasi dengan baik dan agar maklumat yang kita sampaikan dapat diterima dan difahami dengan baik oleh ahli keluarga. Jadi kebiasaannya apabila kita mengatakan mengenai pesakit yang tenat dan nazak, kita adalah berbicara mengenai pesakit yang memerlukan rawatan ventilator, iaitu mereka perlu bernafas menggunakan bantuan rawatan mesin, dan kebanyakannya ialah mereka tidak mampu mendengar ataupun melihat ataupun berkata-kata kerana mereka telah diberikan ubat tidur. Jadi untuk pesakit yang memerlukan bantuan mesin pernafasan, mereka biasanya akan diberikan ubat tidur agar mereka tidak melawan bantuan pernafasan daripada mesin tersebut. Terdapat juga pesakit yang nazak yang tidak diberikan bantuan pernafasan. Contohnya mungkin pesakit kanser paru-paru peringkat akhir yang sudah pun sampai kepada masa pengakhirannya. Jadi seperti yang kita tahu, pesakit kanser paru-paru peringkat akhir adalah satu keadaan di mana ianya tidak boleh dibedah, ianya tidak boleh diberikan apa-apa rawatan lagi. Jadi ketika mana masanya telah tiba, ketika itu bantuan yang kita berikan adalah berbentuk oksigen, ubat menahan sakit. Jadi kebanyakan pesakit kanser paru-paru peringkat akhir, ketika mereka telah sampai ke pengakhiran hayat mereka, kita akan berikan mereka bantuan oksigen dan juga bantuan untuk mengurangkan kesakitan. Okey, jadi berbalik kepada persediaan tadi. Jadi pertama kita memerlukan ruang ataupun bilik yang tidak sibuk, yang tidak ramai orang lalu lalang. Kemudian kita memerlukan image yang perlulah sekiranya pesakit ada masalah paru-paru. Sorry. Hello. Yap. Okey, nanti datang sekejap lagi. Okey, tak bantu datang sekejap lagi. Alright, bye. Okey, so jadi maksudnya dari segi persediaan, sekiranya pesakit ada masalah paru-paru, kita perlukan image X-ray ataupun CT scan paru-paru. Sekiranya ada masalah jantung, kita perlukan image ataupun maklumat perubatan berkaitan masalah jantung tersebut. Sekiranya masalah buah pinggang, perlukan mungkin ultrasound ataupun apa-apa maklumat perubatan berkenaan penyakit buah pinggang tersebut, supaya kita boleh menyampaikan maklumat yang tepat kepada ahli keluarga pesakit. Jadi mereka mudah menerima maklumat yang kita berikan sekiranya kita mempunyai bukti-bukti dokumen perubatan yang lengkap dan jelas. Jadi setelah kita ada bahan-bahan tersebut, ada bukti perubatan, ada bilik yang sesuai, jadi kita perlu pastikan keluarga pesakit ada ketika itu. Kita perlu pastikan keluarga yang hadir adalah keluarga yang boleh membuat keputusan. Dan kalau boleh keluarga yang mempunyai pertalian darah. Tetapi sekiranya pesakit tidak mempunyai ahli keluarga, keluarga yang tidak mempunyai pertalian darah pun dibolehkan, ataupun mungkin rakan karib, rakan terdekat. Jadi sesiapa sahaja yang mempunyai pertalian darah yang terbaik, ataupun sesiapa sahaja yang boleh memberi keputusan untuk bagi pihak pesakit, jadi mereka perlu berada di ketika itu untuk kita memberitahu keadaan pesakit yang sedang nazak dan tenat itu. Okey, jadi apabila semua perkara ini telah tersedia, kita telah berada di bilik yang sesuai, maklumat yang lengkap, dokumen perubatan yang lengkap, dan ahli keluarga semua sudah berada di situ, jadi kebiasaannya kita akan memanggil ahli keluarga yang terlibat untuk bersama-sama di dalam mesyuarat tersebut. Kita panggil mesyuarat keluarga ataupun family
family conference. Kebiasaannya doktor-doktor yang terlibat juga kita akan panggil bersama. Sekiranya kes ini adalah kes yang rumit di mana melibatkan masalah contohnya stroke, dan pada masa sama ada jangkitan kuman di paru-paru, pneumonia, dan kemudian ada masalah buah pinggang, jadi masalah jantung. Jadi kebiasaannya kita akan panggil doktor-doktor pakar yang terlibat dalam bidang-bidang yang berkaitan. Kita akan panggil doktor pakar otak untuk yang menjaga bahagian stroke, doktor pakar jantung yang menjaga bahagian jantung, doktor pakar paru-paru yang menjaga bahagian paru-paru, doktor pakar buah pinggang yang menjaga bahagian buah pinggang. Jadi kesemua doktor-doktor yang terlibat akan kita panggil dalam mesyuarat ini. Jadi kita panggil ini adalah MDT ataupun multidisciplinary team. Jadi kesemua doktor yang terlibat dalam perawatan pesakit juga akan hadir bersama dalam mesyuarat tersebut. Jadi ahli keluarga pesakit dan juga kesemua doktor-doktor yang merawat, paling kurang wakil dari setiap department lah, wakil dari setiap unit perlu ada untuk bersama-sama menjelaskan kepada ahli keluarga sekiranya ada perkara-perkara yang mereka tidak jelas. Okay. Jadi setelah semua pihak berada di situ, ahli keluarga, para doktor semua berada di situ, jadi kita akan memulakan dengan bertanyakan dahulu apakah yang difahami oleh ahli keluarga pada setakat ini. Jadi buat masa ini, buat waktu ini, apakah yang telah pun difahami, yang telah pun disampaikan oleh doktor-doktor sebelum ini kepada mereka. Jadi dari situ kita boleh melihat sejauh mana kefahaman ahli keluarga terhadap keadaan kondisi keluarga mereka. Jadi setelah mereka memberitahu apa yang mereka faham, kemudian daripada situlah baru kita akan mula memberikan maklumat yang diperlukan. Jadi contohnya kita akan bertanyakan kepada pesakit, contohnya sekiranya pesakit mempunyai masalah jangkitan paru-paru peringkat akhir, maksudnya jangkitan paru-paru yang serius sehingga menyebabkan organ-organ yang lain gagal, contohnya pneumonia with multi-organ failure. Jadi kita akan tanya, okey, jadi setakat ini apa yang encik faham tentang keadaan ayah encik? Jadi mungkin akan cakap, oh setakat ini saya diberitahu ayah saya ada jangkitan kuman yang serius di paru-paru. Okey, jadi daripada situ kita akan bermulalah. Jadi kita menerangkan, okey, jadi memang betul apa yang encik faham, memang ayah encik ada jangkitan kuman di paru-paru yang serius, dan masalah ini telah melibatkan organ-organ yang lain, contohnya buah pinggang, jantung dan juga otak. Jadi masalah ini menyebabkan kegagalan organ. Jadi ini menyebabkan ayah encik perlu bergantung kepada bantuan mesin pernafasan. Dan melihat pada keadaan ayah encik sekarang, keadaannya adalah sangat kritikal. Biasanya kita akan cakap 50-50% chance, 50% peluang untuk sembuh dan juga 50% peluang untuk tidak sembuh. Okey, jadi 50-50% chance. Jadi ketika itu ahli keluarga perlu faham bahawa keadaan ini bermaksud kritikal. Jadi ketika itu kita akan, setelah kita menyampaikan keadaan kritikal tersebut, kita akan berhenti sebentar, pause sekejap, berhenti sekejap untuk memberikan masa untuk ahli keluarga menghadamkan maklumat tersebut, untuk digest, untuk sink in. Jadi setelah mereka boleh menerima, jadi baru kita lanjutkan. Mungkin kita akan ketika itu minta doktor pakar buah pinggang memberikan input ataupun info, kemudian minta doktor pakar jantung memberikan info, kemudian doktor otak memberikan info. Jadi setiap doktor yang terlibat memberikan info masing-masing, dan setelah itu boleh kita teruskan. Dan kalau kita lihat respon ataupun reaksi ahli keluarga pesakit, kita boleh terbahagi kepada dua. Ada ahli keluarga pesakit yang boleh menerima berita tentang keadaan yang nazak dan kritikal ini dengan baik, tetapi ada juga ahli keluarga yang tidak boleh menerima keadaan ini dengan baik. Kebiasaannya ahli keluarga yang boleh menerima berita ini dengan baik adalah ahli keluarga kepada pesakit yang telah lama menderita dengan kesakitannya. Contohnya mungkin seorang pakcik 89 tahun, memang telah pun stroke bertahun-tahun, terbaring di rumah bertahun-tahun. Jadi mereka sudah boleh agak bahawa kemungkinan ayah mereka ini tidak dapat meneruskan hidup dengan seperti biasalah. Jadi mereka dah dapat agak berdasarkan sejarah penyakit yang agak lama. Jadi untuk pesakit yang telah menderita lama, sudah pun tahu keadaan perubatan sebelumnya memang tidak berapa elok. Jadi apabila kita menyampaikan bahawa sekarang ini keadaannya semakin kritikal, jadi kebanyakan mereka mudah untuk menerima. Begitu juga kalau pesakit kanser paru-paru peringkat akhir sudah pun tahu tentang keadaan ini sejak 2-3 bulan yang lepas, dan sekarang semakin teruk. Jadi mereka lebih mudah untuk menerima berita bahawa ahli keluarga mereka sekarang ni berada dalam keadaan nazak dan kritikal, kerana memang telah lama penderitaannya. Okey.
Tetapi bagi ahli keluarga yang suka untuk menerima berita keadaan kritikal dan nazak ini, ya, kebiasaannya adalah ahli keluarga kepada pesakit yang mungkin masih muda ataupun kanak-kanak yang sebelum ini memang sihat, berjalan ke sana kemari, kelihatan normal, ya, dan tidak pernah tahu pun ada apa-apa sakit sebelum ni. Ya. Tiba-tiba doktor beritahu keadaan kritikal, keadaan tenat, ya, 50-50% chance. Ya, jadi kebiasaannya pesakit, ahli keluarga kepada pesakit ini mereka agak suka ataupun agak suka untuk menerima kenyataan tersebut. Ya, mereka akan bertanya, betul ke? Kan mereka akan cuba bertanya berulang kali, ya, betul ke doktor, ayah saya ni tak boleh diselamatkan lagi, 50-50%, ya. Dia sebelum ni sihat, tak ada sakit apa-apa, ya, kenapa tiba-tiba sekarang ni perlu bantuan ventilator, ya. Jadi ketika itu doktor akan menjelaskanlah dengan lebih lanjut, ya, tentang maklumat terperinci penyakit yang dihadapi oleh ahli keluarga mereka, ya. Kalau sekiranya jangkitan kuman yang serius, kita akan menerangkan bahawa ini adalah kuman yang serius, ya, kita akan berikan antibiotik yang terbaik, ya, tetapi bergantung kepada imunisasi badan ahli keluarga mereka sama ada boleh meneruskan ataupun tidak, ya. Okay, jadi mungkin itu adalah dari segi tips ataupun bagaimana cara untuk kita memberitahu keadaan pesakit yang kritikal, dan sekiranya mereka ingin bertanya lebih lanjut, ya, mereka ada ahli keluarga yang bertanya dengan lebih lanjut, kita boleh berikan maklumat mungkin dari segi website ataupun pamphlet, ya, sekiranya ayah mereka menghidap pesakit jangkitan paru-paru yang serius, kita boleh berikan website pneumonia, ya, ataupun pamphlet mengenai pneumonia, ya. Jadi maklumat adalah sangat penting untuk membantu penerimaan ahli keluarga tentang berita bahawa keadaan ataupun kondisi pesakit adalah kritikal ataupun nazak. Okey, dan setelah itu kita boleh offer, ya, kita boleh kata kita sekiranya mereka tidak ada ahli keluarga yang ramai ataupun tidak ada ahli keluarga untuk support, kita boleh offer untuk memberikan rujukan kepada mungkin kaunselor ataupun social worker untuk bantu dari segi support sokongan, ya. Okey, jadi itu mungkin daripada pihak doktor apa yang kita boleh bantu, ya. Dan sekiranya pesakit masih tidak boleh menerima lagi, seperti biasa kita akan berikan masa untuk mereka memikirkan perkara itu, ya. Jadi sesi untuk memberitahu ini tidak semestinya satu sesi, boleh jadi 2 atau 3 sesi, ya. Sekiranya mereka masih tak boleh terima, mereka masih kata okay, no, I cannot accept this, give me more time, ya. Jadi kata okay, tidak mengapa, ya. Kita boleh jumpa lagi esok untuk kita bincangkan lagi perkara ini dengan lebih detail, ya. Jadi seterusnya saya ingin bercakap mengenai euthanasia, ya, mercy killing. Jadi apabila bercakap mengenai mercy killing ataupun euthanasia, ya. Okey, Waalaikumsalam Didi Mackenzie, ya. Terima kasih kerana bersama kita dalam sesi AV Live, ya. Okey, so euthanasia ataupun mercy killing adalah satu keadaan di mana pesakit yang sedang sakit, ya, sedang menderita kesakitan, ya, dipercepatkan kematian mereka. Okey, itu kita panggil mercy killing, di mana pesakit yang menderita, ya, terkadang mereka sudah tidak boleh bertahan, ya, mereka meminta, ya, untuk diberikan kematian yang cepat, ya. Jadi di Malaysia perkara ini tidak dibolehkan, ya. Kita tidak boleh mengadakan perkara euthanasia ini di Malaysia, ya, kerana memang tidak dibenarkan oleh kerajaan kita, ya. Kerana apa? Kerana bagi banyak negara, banyak agama, ya, agama Islam, agama Kristian, agama Buddha, ya, kesemua agama-agama di dunia, ya, kebanyakannya menghargai konsep nyawa itu sendiri, ya. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh bertindak sebagai Tuhan untuk mengambil nyawa seseorang, ya. Jadi sebab itulah euthanasia ini tidak dibenarkan dari segi undang-undang, ya, untuk dibuat di Malaysia, di negara kita, dan juga di negara-negara seluruh dunia, kecuali beberapa negara, ya. Di seluruh dunia, ya, setakat Mac 2018 hanya 5 negara yang membenarkan proses euthanasia ni ataupun mercy killing ataupun assisted suicide, ya. Itu nama lain dia lah, maksudnya kita membantu pesakit itu cuba untuk membunuh diri. Hanya 5 negara yang membolehkan euthanasia ini, ya. Antaranya ialah negara Netherlands ataupun negara Belanda, ya, Belgium, ya, Colombia, Luxembourg dan juga Canada. Okey, jadi ini adalah 5 negara yang mana mereka membenarkan proses euthanasia ini ataupun mercy killing ataupun assisted suicide ini, ya. Jadi saya pernah terbaca ada beberapa kes di mana ada seorang pakcik yang mungkin berusia sudah hampir 100 tahun, ya, tapi dia masih sihat, ya, tetapi keluarganya semua sudah meninggal dunia, ya, rakan-rakannya semua sudah meninggal dunia, ya.
Jadi dia merasa keseorangan, dia merasa tidak mempunyai tujuan hidup. Ya, jadi pakcik ini pergi ke salah satu negara daripada 5 negara ini dan mendapatkan euthanasia. Mungkin jadi itu adalah satu cerita lah. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari aspek morality, dari aspek kemanusiaan, ya, euthanasia ini adalah sesuatu yang sebenarnya seolah-olah tidak menghargai anugerah nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat berapa ramai orang di luar sana yang struggle untuk hidup, ya, yang ramai ahli keluarganya menyayanginya, ya. Jadi sebab itulah kita melihat banyak agama-agama di dunia memang amat menghargai nyawa, ya. Jadi sebagai doktor ataupun sebagai manusia, kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil nyawa tersebut sesuka hati, ya. Sebaliknya kita perlu sedaya upaya untuk memelihara nyawa seseorang, ya. Kalau di dalam Islam, ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa sekiranya kamu menyelamatkan nyawa seorang manusia, ya, seolah-olah kamu menyelamatkan nyawa seluruh penduduk di dunia ini, ya. Jadi sebab itulah kerjaya sebagai seorang doktor, sebagai seorang nurse, ya, perawat, ya, ataupun orang-orang yang terlibat di bidang kesihatan adalah satu kerjaya yang murni, ya, kerana mereka berusaha untuk cuba menyelamatkan nyawa, ya, seseorang, dan sekiranya menyelamatkan nyawa seseorang itu adalah umpama menyelamatkan nyawa seluruh penduduk dunia ini, ya. Tetapi tidak semestinya kepada ahli perubatan sahaja, ya, tetapi konsep ini juga boleh guna pakai untuk pekerjaan yang lain, ya. Contohnya polis, ya, yang menangkap orang yang jahat, menyelamatkan orang yang baik, ya, lawyer, peguam, ya, yang cuba menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, okey, bomber, ya. Jadi banyak sebenarnya pekerjaan yang menggunakan pakai konsep memelihara nyawa ini, okey. Jadi mungkin itu adalah mengenai euthanasia. Okey, ada soalan daripada Didi Mackenzie. Pesakit tidak merokok, tidak vaping, tidak pusaran tidak membantu sebab sakit ini tidak nampak dengan jelas. Macam mana pesakit atau doktor menerangkan kepada penjaga? Okey. Jadi sekiranya pesakit seorang yang sihat sebelum ini, ya, tetapi kadang-kadang kematian itu boleh datang secara tiba-tiba, terutamanya jika melibatkan penyakit jantung, ya. Jadi kadang-kadang ada sahaja orang yang tidak merokok, ya, rajin exercise, jaga makan, tetapi mereka boleh mati secara mengejut, ya, boleh mati dalam tidur, ya. Jadi perkara ini perlu diperhalusi, perlu dibincangkan dengan lebih lanjut dan perlu diberi kefahaman yang mendalam kepada ahli keluarga. Jadi ahli keluarga perlu mempunyai pemikiran terbuka, ya, tentang ciri-ciri penyakit yang boleh mengancam nyawa seseorang, ya. Kadang-kadang walaupun seorang itu sihat, tetapi sekiranya mereka mendapat jangkitan paru-paru yang serius sehingga menyebabkan kegagalan organ-organ yang lain, juga boleh membawa maut, ya. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh membawa kepada kematian yang perlu dijelaskan kepada ahli keluarga. Okey, baiklah, seterusnya, ya, apabila kita menjelaskan mengenai pesakit yang sedang nazak dan tenat, ya, kita biasanya tidak boleh menjangka berapa lama seseorang itu boleh hidup, ya. Saya banyak menerima persoalan daripada ahli keluarga, ya, apabila saya mengatakan keadaan ayah encik sudah kritikal, ya, 50% chance, ya. Tapi kita adalah manusia, kita tidak boleh memastikan berapa lama lagi mereka boleh hidup, ya. Tetapi anggaran, ya, dari segi pengalaman-pengalaman yang lepas, ya, sekiranya pesakit memerlukan rawatan ventilator, ya, memerlukan bantuan oksigen yang sangat tinggi, ya, kebiasaannya jangka hayat mereka adalah dalam beberapa jam ataupun hari, ya. Jadi kita akan berikan jangka masa anggaran jam, hari ataupun minggu, ya, ataupun bulan, ya. Kita tidak boleh mengatakan pada jam sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian dia akan meninggal dunia. Kita tidak boleh berkata begitu, ya, sebab kita bukan Tuhan ataupun malaikat maut yang mencabut nyawa. Kita hanyalah doktor yang merawat, ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang lepas, ya, pengalaman yang lalu, sekiranya pesakit memerlukan bantuan oksigen yang tinggi, memerlukan mesin pernafasan, ya, memerlukan 3 maksimum ubat untuk support jantung, ya, kebiasaannya jangka hayat mereka mungkin dalam masa beberapa jam ataupun beberapa hari, ya. Jadi kita akan berikan estimate atau anggaran waktu seperti itu supaya keluarga boleh bersedia untuk mungkin memanggil ahli-ahli keluarga yang lain, ya, memberikan penghormatan terakhir, ya. Mungkin ramai ahli keluarga dah lama tak menziarahi pesakit, jadi inilah masa yang terbaik untuk mereka menziarahi pesakit, memberikan penghormatan terakhir, ya. Okey, jadi sebab itulah kita perlu memberikan anggaran. Okay, ada soalan daripada Delisha, ya. Dr. Yakin, hi, I wish you well. Does it mean that it is with the patient's own voluntary free will with his or her own consciousness euthanasia? Yes, jadi euthanasia ataupun mercy killing ataupun assisted suicide tadi
akan boleh berlaku sekiranya pesakit tersebut yang meminta, ya. Tetapi walaupun pesakit meminta, sebagai doktor di Malaysia kita tidak boleh melaksanakan permintaan mereka kerana ianya melanggar undang-undang, ya. Tetapi apa yang boleh kita buat ialah cuba mengurangkan penderitaan yang mereka hadapi, ya. Contohnya pesakit kanser paru-paru yang menghadapi kesakitan yang sangat teruk, ya. Jadi kita boleh memberikan ubat tahan sakit yang maksimum, ya. Kita boleh bagi setiap 2 jam, setiap 3 jam ataupun setiap jam kita bagi melalui darah. Jadi setiap jam mereka mendapat supply ubat tahan sakit yang berterusan. Jadi mereka tidak merasa kesakitan tersebut, ya. Okey. Baiklah. Jadi seterusnya, ya, kalau kita bercakap mengenai pesakit muda yang meninggal dunia, ya, contohnya pesakit yang tiba-tiba accident, ya, contohnya baru 18 tahun, ya, terlibat dalam mungkin kegiatan lumba haram dan sebagainya, mengalami kemalangan yang teruk sehingga brain death, ya, otaknya sudah tidak berfungsi. Tetapi organ-organ lain masih elok berfungsi, jantung masih elok, buah pinggang masih elok, mata masih elok, ya. Jadi kita akan mengutarakan konsep derma organ ataupun organ transplant, ya. Jadi kita akan mengatakan kepada keluarga, ya, bahawa pesakit ini otaknya sudah tidak berfungsi, ya, otaknya sudah mati, tetapi organ-organ lainnya masih elok, iaitu jantung, ya, buah pinggang, ya, hati, mata, ya. Jadi kita akan cadangkan, ya, sekarang ada baiknya jika organ-organ yang masih elok ini kita dermakan kepada orang-orang lain yang memerlukannya daripada pesakit ini kemudiannya meninggal dunia dan membawa pergi organ-organ yang masih elok. Ada baiknya jika organ-organ mereka boleh didermakan kepada orang-orang lain yang lebih memerlukannya. Jadi kematian mereka boleh menghidupkan lebih ramai orang-orang lain yang memerlukan organ-organ mereka, ya. Jadi konsep derma organ atau organ transplant ini sudah lama berada di negara kita, ya. InsyaAllah mungkin dalam sesi yang lain saya akan cuba kupas mengenai derma organ ataupun organ transplant, ya. Tapi dalam sesi ini saya ingin menjelaskan bahawa sekiranya pesakit itu adalah muda, ya, sihat, tidak ada sakit apa-apa dan otaknya sudah mati, ya, kerana pelbagai sebab, ya. Jadi kita akan mencadangkan, ya, kepada ahli keluarga, ya, sekiranya mereka boleh mengizinkan, ya, organ-organ yang masih elok di dalam tubuh pesakit tadi untuk kita dermakan kepada orang-orang lain yang lebih memerlukan, ya, agar seolah-olah kita boleh memberikan kehidupan yang baru kepada orang-orang lain, ya. Jadi kita akan berikan masa untuk ahli keluarga memikirkan cadangan tersebut, ya. Jadi kita tidak akan paksa, ya. Sekiranya ahli keluarga yang terdekat ia bersetuju, ya, ataupun pesakit sudah pun berikrar untuk menjadi penderma organ, ya, mereka ada simpan kad. Jadi untuk orang yang pernah berikrar untuk menderma organ, ya, mereka kebiasaannya akan diberi satu kad hijau, ya, mengatakan saya adalah penderma organ, ya. Jadi sekiranya kita terjumpa kad tersebut dalam wallet, dalam dompet seseorang, jadi itu adalah satu keizinan daripada Tuan Punya Badan untuk melakukan organ transplant ataupun derma organ daripada pihaknya, ya. Tetapi kita juga akan bertanya kepada ahli keluarga, ya. Sekiranya ahli keluarga bersetuju dengan pendermaan organ tersebut, maka kita akan teruskan. Tetapi sekiranya ahli keluarga tidak bersetuju, ya, walaupun pihak mempunyai diri sudah bersetuju, sudah ada kad, tetapi ahli keluarga tidak bersetuju, juga kita tidak akan teruskan. Jadi kita perlukan keizinan daripada kedua-dua pihak, Tuan Empunya Badan dan juga ahli keluarga. Jadi untuk orang-orang yang sudah pun berikrar untuk menderma organ, saya nasihatkan untuk mereka memberitahu ahli keluarga, ya, bahawa mereka telah pun berikrar untuk menderma organ dan cuba untuk meyakinkan ahli keluarga tentang niat murni mereka untuk mendermakan organ kepada orang lain sekiranya apa-apa berlaku kepada diri mereka, ya. Okay. Jadi ini adalah antara isu-isu ataupun perkara yang kita akan bincangkan kepada ahli keluarga, ya, ketika kita memberitahu mengenai kondisi pesakit yang nazak dan tenat, ya. Selain daripada menyampaikan maklumat keadaan kondisi yang nazak dan tenat tersebut, ya, kita juga akan memberitahu mengenai konsep derma organ ataupun organ transplant ini, ya, agar ramai lagi orang yang di luar sana yang memerlukan, ya, boleh mendapat faedah daripada organ yang masih sihat di dalam badan pesakit yang nazak ataupun tenat tadi, ya. Banyak sebenarnya organ-organ yang kita boleh dermakan, ya. Contohnya yang kebiasaannya dilakukan ialah pendermaan buah pinggang, ya, pendermaan hati, ya, pendermaan paru-paru, pendermaan jantung, pendermaan kornea, ya.
dan beberapa organ-organ lain lah. Tapi itu adalah antara organ yang kerap kita bincangkan untuk didermakan, ya, kerana terdapat banyak di luar sana, ya, orang-orang yang mempunyai masalah paru-paru kronik, ya, contohnya pesakit interstitial lung disease, ya, penyakit paru-paru berparut kronik, ya, walaupun mereka masih muda tetapi kerana mempunyai masalah paru-paru kronik tersebut, ya, mereka tidak dapat bernafas dengan baik, mereka memerlukan rawatan oksigen sepanjang masa, ya. Dan juga pesakit pulmonary hypertension, ya, yang mempunyai tekanan darah yang tinggi di dalam paru-paru, ya. Jadi mereka tidak boleh meneruskan hidup seperti biasa, mereka perlukan oksigen 24 jam, ya, walaupun mereka masih muda, ya, tetapi mereka perlukan oksigen. Jadi orang-orang seperti inilah yang perlu kita selamatkan dengan menggunakan konsep transplant organ atau pendermaan organ tadi, ya. Jadi rasanya kita ada banyak kempen-kempen untuk menderma organ, ya, kempen-kempen untuk menderma darah, ya. Jadi saya harap para netizen di luar sana boleh untuk berpartisipate ataupun terlibat secara aktif untuk menjayakan konsep-konsep kebaikan ini, ya, di mana sekiranya apa-apa berlaku kepada kita, ya, at least sekiranya kita meninggal dunia, ya, pemergian kita akan memberikan harapan ataupun kehidupan baru kepada orang-orang lain di luar sana. Okey. Jadi mungkin setakat itu sahaja, ya, daripada saya mengenai pengalaman memberitahu keadaan pesakit dan tenat dan nazak, ya, disertai dengan sedikit perbincangan mengenai euthanasia ataupun mercy killing, ya, dan juga derma organ ataupun organ transplant, ya. Tetapi untuk pengetahuan semua, kita tidak paksa, ya, perkara ini tidak paksa. Rasanya ada di beberapa negara maju, ya, semua orang adalah dianggap penderma organ transplant, melainkan sekiranya mereka membuat keputusan tidak mahu memberikan organ transplant, ya. Maksudnya lahir-lahir je memang semua orang dikira sebagai penderma organ kecuali mereka menarik diri daripada konsep tersebut. Tetapi di Malaysia masih lagi kita memberikan maksudnya pilihan, ya. Sekiranya kita ingin menderma organ, kita boleh mengisi borang mendapatkan kad untuk mengatakan penderma organ. Jadi tidak semua orang dikira penderma organ, ya, melainkan sekiranya dia memilih untuk menderma organ, ya. Okey, baiklah. Ada soalan daripada Elisha Lisha, ya. Hai doktor, bronkitis boleh terjadi secara tiba-tiba ke? Sebab setiap kali X-ray mesti jumpa bronkitis. Okey, jadi bronkitis adalah satu radang bronkus, ya. Satu radang bronkus di mana bronkus adalah salah satu bahagian daripada saluran pernafasan, ya. Jadi saluran pernafasan kita terdiri daripada hidung, ya, tekak, ya, trachea dan seterusnya bronchus. Jadi daripada trachea akan berbahagi kepada dua, right bronchus and left bronchus, kemudiannya kepada paru-paru. Kita akan ada sesi bersama pakar anatomi, Dr. Mastura, insya-Allah minggu depan, ya. Jadi Dr. Mastura, pakar anatomi daripada Universiti Sains Islam Malaysia, dia akan menjelaskan dengan lebih terperinci apakah bentuk struktur pernafasan kita, ya, apakah organ-organ yang terlibat, bagaimana mereka berfungsi. Jadi nantikan, ya, minggu depan kita akan bersama dengan Dr. Kumastura untuk mempelajari dengan lebih jelas dan detail, ya, apakah struktur pernafasan yang terlibat ketika kita bernafas, ya, bagaimana kita berfungsi. Jadi bila kita memahami bagaimana organ kita berfungsi, itu adalah lebih jelas, lebih menarik untuk kita fahami, ya, tentang keadaan anatomi dan fisiologi badan kita sebagai manusia. Jadi bronkitis ni dia boleh jadi secara tiba-tiba, terutamanya kalau kita mendapat jangkitan, ya, jangkitan virus, jangkitan bakteria, ataupun kalau kita ada alahan, ya, ada orang alah dengan debu, alah dengan ubat, alah dengan cat, ya, alah dengan glove, ya, alah dengan makanan, ya. Jadi ada setengah orang dia allergic, ya. Jadi sama ada allergic ataupun terkena jangkitan kuman, mereka boleh mendapat bronkitis, ya. Jadi bila bronkitis berlaku, dia akan mendapat simptom susah nafas, ya, sakit dada, batuk, ya. Dan kadang-kadang X-ray memang boleh menunjukkan keadaan bronkitis, di mana seperti yang saya katakan, bronkitis bermaksud radang, ya, radang bronkus, di mana terdapat inflamasi ataupun tindak balas berlaku di situ, menyebabkan kita menjadi masalah batuk, susah nafas, ya, sakit dada dan sebagainya. Jadi bronkitis adalah antara penyakit yang kerap berlaku kepada kita, ya. Okey, baiklah, nampaknya mungkin itu saja, ya, perkongsian saya buat kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok, ya. Esok kita akan bersama-sama dengan Dr. Syazali Hirman untuk membincangkan bagaimana ibadah solat dilakukan untuk pesakit yang nazak ataupun pesakit yang tenat, ya. Jadi adakah mereka perlu solat, ya? Kalau mereka solat, bagaimana caranya? Okey, jadi kita ikuti esok perbincangan dengan Ustaz Syazali Hirman bagaimana untuk orang yang uzur, ya, yang sakit untuk tetap menunaikan solat, ya. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa esok dalam waktu yang sama, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.